Recording. Got it. Boleh aku mula? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis forum pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang sudi hadir ke majlis forum pada hari ini. Hari ini kita akan cuba membincangkan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik. Persoalannya, wajar atau tidak? Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada hari ini, lebih baik kiranya kita berkenalan dengan ketiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya yang berbahagia Encik Akram sebagai ahli panel yang pertama. Selamat datang Encik Akram, apa khabar? Terima kasih saudara pengurusi, saya baik-baik sahaja. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu Puan Yamuna. Selamat datang, apa khabar Puan? Terima kasih kerana sudi jemput. Khabar baik saudara pengurusi. Ahli panel kita yang terakhir iaitu di sebelah sana. Alhamdulillah di sebelah sana. Saya tak bukan ahli panel kita yang ketiga iaitu Puan Wino. Apa khabar Puan Wino? Saya berada dalam keadaan sihat Tuan Pengurusi. Terima kasih menjemput saya dalam forum kita pada hari ini. Tuan Pengurusi sihat ke? Alhamdulillah saya sihat Puan Wino. Baiklah. Apabila kita bercakap tentang pembelajaran sains dan matematik, tumpuan sepatutnya adalah kepada kemahiran menguasai ilmu sains dan matematik, supaya pelajar memahami secara mendalam konsep-konsep di majlis sains dan matematik. Belajar memahami sesuatu perkara atau konsep hanya berkesan dilakukan di dalam bahasa yang dipahami. Apabila ada orang tersesat jalan dan meminta bantuan untuk menunjukkan arah, kita mesti memberi arahan di dalam bahasa yang dipahami. Walaupun boleh sahaja menggunakan tangan menunjuk ke arah ke depan, kiri, kanan, kerana kita masih perlu menerangkan tentang kedudukan jarak, tanda, tempoh dan sebagainya supaya dia boleh sampai ke tempat yang betul pada masa yang tepat. Ini kan pula menerangkan tentang teori dan konsep rumit dalam sains dan matematik. Tentulah perlukan kemahiran komunikasi yang baik. Menggunakan medium bahasa yang sesuai yang boleh dipahami oleh pelajar menjelang tahun 2003, bahasa Inggeris telah mula digunakan dalam pendidikan di Malaysia. Sistem ini dimulakan apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar untuk mata pelajaran sains dan matematik. Pelaksanaan dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan kepada pelajar tahun 1 serta pelajar tingkatan 1. Beberapa tahun kemudian, semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pendidikan sains dan matematik. Biarpun program ini diliputi dengan pelbagai kontroversi, namun tindakan kerajaan melaksanakan dasar penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan memberi pelbagai kebaikan. Baiklah. Soalan pertama saya yang ingin saya bertanya kepada panel kita yang pertama iaitu Encik Akram. Apakah faedah menguasai bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik? Terima kasih saudara Mohaimin selaku Silakan. Terima kasih saudara Mohaimin selaku pengerusi majlis kita pada hari ini atas soalan pembukaan forum. Antara faedah menguasai bahasa Inggeris dalam pendidikan adalah bagi membolehkan pelajar menguasai isi pelajaran yang kebanyakannya bersumberkan bahasa Inggeris. Sebagai contohnya, membandingkan beberapa mata pelajaran penting seperti sains, matematik, teknologi maklumat dan sebagainya menggunakan bahasa Inggeris, maka kegagalan pelajar menguasai bahasa ini akan melemahkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang disebutkan tadi. Pepatah Melayu pernah menyebut, kalau tidak dipecahkan ruyung, masa akan dapat sagunya. Begitulah juga halnya
Jika penggunaan bahasa Inggeris tidak dimulai dari sekarang, selagi itulah para pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. Justru penggunaan bahasa Inggeris adalah amat perlu dikuasai agar para pelajar dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang kebanyakannya hanya diperoleh melalui kemahiran berbahasa Inggeris. Satu mukadimah yang sangat menarik dari panel pertama kita, Encik Akram. Baiklah, untuk soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada panel kedua kita, iaitu Puan Yang Benar. Apakah kesan positif PMSI iaitu kepada bangsa dan negara? Terima kasih kepada saudara pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Sejak dasar ini dibenarkan pada tahun 2003 sehinggalah kepada keputusan untuk dimusnahkan. Bermula tahun 2012, isu ini sering mendapat pandangan negatif. Terdapat pelbagai kenyataan bahawa dasar ini akan menyebabkan jati diri dan budaya orang Melayu. Alasan ini diberikan oleh mereka yang berfikir sempit, sedangkan dasar ini sepatutnya dilihat melalui perspektif pada mula ia dilaksanakan. Kementerian Pelajaran ialah melaksanakan PPSMI ini sejak tahun 2003 berdasarkan kepada persetujuan Jemaat Menteri. Keputusan yang diambil itu adalah salah satu langkah ke hadapan yang sangat pragmatik selaras dengan wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan saintifik. Pelaksana dasar ini memberi kesan yang positif kepada pelbagai pihak. Setakat ini sahaja, saudara pengerusi. Saya serahkan semula kepada saudara pengerusi. Terima kasih. Begitu ringkas dan padat pandangan dari Puan Yang Benar. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang terakhir, iaitu Puan Vino atau Yang Benar. Baiklah, Puan, soalan ketiga. Apakah kesan PPMSI kepada pelajar? Terima kasih Muhammad selaku saudara pengurusi majlis kerana bertanyakan soalan. Nasionalisme merujuk kepada cinta akan negara. Ramai yang menganggap apabila PPSMI ini dilaksanakan, bahasa Melayu akan ketinggalkan. Mempelajari bahasa Inggeris ini tidak berbeza daripada menghantar penonton kita ke luar negara dan sebagainya, kerana mereka pergi belajar sebagai orang Melayu dan akan pulang tanpa menjelaskan kemelayuan mereka. Melalui hal ini juga mereka menjadi bersemangat untuk membantu mentempatkan negara ini supaya dengan negara maju yang lain seperti China, Jepun dan sebagainya. Sains dan matematik adalah satu bidang ilmu yang dinamik dengan pelbagai inovasi dan penemuan baharu yang berlaku hampir setiap hari melalui penyelidikan dan pembangunan. Bidang ini merupakan asas penting kepada kemajuan dan pembangunan. Sebahagian besar maklumat terkini mengenai sains dan teknologi ditulis akan disampaikan dalam bahasa Inggeris. Oleh yang demikian, pendedaan awal kepada sains dan matematik dalam bahasa Inggeris akan memberi peluang kepada pelajar untuk menguatkan asas bagi memperoleh maklumat dan ilmu terutamanya dalam bidang sains dan Terima kasih panel ketiga itu Puan Vino. Seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada panel kita yang pertama pula. Apakah kepada panel kita yang pertama iaitu Encik Akram, apakah kesan kebaikan PPSMI kepada negara? Terima kasih Muhammad selaku saudara pengerusi majlis. Berdasarkan kepada pelaksanaan PPSMI ini, ia dapat memberi peluang kepada negara kita, Malaysia, untuk berdiri standing dengan negara majunya lain. Jika dilihat kepada penggunaan bahasa yang sering digunakan oleh pemimpian dan juga penutur yang mempunyai bahasa yang berlainan, didapati bahawa bahasa Inggeris menjadi bahasa perantaraan yang paling utama. Melalui pelaksanaan ini, kita dapat mendedahkan penggunaan bahasa ini bermula sejak dari kecil lagi, seperti pepatah Melayu, menentuh bulu biarlah dari rebungnya. Sebarang permasalahan tidak akan timbul kerana langkah yang dilaksanakan ini merupakan salah satu langkah yang wajar dalam usaha memodenkan murid dengan penggunaan
bahasa antarabangsa supaya mereka tidak ketinggalan jauh di belakang. Memang ramai yang menentang yang menentang mengenai pelaksanaan ini. Mereka beranggapan dengan terlaksananya dasar ini, bahasa Melayu akan terhapus. Anggapan ini tidak berasas sama sekali kerana penggunaan bahasa Inggeris cuma akan berubah dengan mendedahkannya kepada subjek sains dan matematik. Bahasa Melayu akan tetap diajar seperti biasa. Bahasa Melayu akan tetap jadi bahasa kebangsaan dan bahasa perantaraan, manakala bahasa Inggeris akan menjadi bahasa kedua. Tidak salah sekiranya kedua-dua bahasa ini kitab oleh dikuasai dalam masanya sama. Kerana ia tidak merugikan. Jangan pula kita seolah-olah jadi seperti katak di bawah tempurung. Sekian saja hadirin sekalian. Kembali kepada saudara pengerusi majlis. Jawapan yang padat dan ringkas sekali daripada pertama kita, ya, Encik Akram. Semoga kita dapat ilmu daripada apa yang disampaikan oleh panel pertama kita. Baiklah, sebagai kesimpulannya saya minta mana-mana panel kita ingin membuat kesimpulan topik forum kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi. Kesimpulannya berdasarkan pembincangan alis, penulisan serta kajian-kajian lepas dapatlah disimpulkan bahawa tidak banyak kajian berkait rapat dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan matematik dan persepsi guru terhadapnya yang telah dijalankan. Walau bagaimanapun melalui penulisan-penulisan yang telah dihuraikan jelas menunjuk terdapatnya aliran kesedaran ke arah penerokaan kajian seumpama itu. Kajian yang dijalankan iaitu persepsi guru terhadap pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris adalah merupakan kesedaran dan keprihatinan terhadap kekurangan tersebut. Melalui hasil dapatan kajian ini juga akan dapat menunjukkan sejauh manakah kesediaan guru bagi menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan pada masa kini. Oleh itu, kajian ini adalah merupakan pemangkin ke arah pemulaan penerokaan satu lagi bidang ilmu di alam aliran pendidikan negara yang bertaraf dunia. Hal ini adalah kerana ia menggunakan pendekatan yang sistematik bagi melihat dengan lebih dekat penerimaan dan kesedaran para guru yang akhirnya membolehkan kita melihat tahap kesediaan mereka yang dalam menghadapi cabaran pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris yang seterusnya akan menjayakan aspirasi negara. Terima kasih panel pertama kita, Encik Akram, atas kesimpulannya tadi. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik, wajar atau tidak. Harapan saya forum ini juga akan mampu memberi informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun, dan salam Adil Fitri, maaf zahir dan batin. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan perbincangan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon ingin mengundur diri. Kalau ada silap tutur bicara, mohon diampunkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Itu saja. Thank you.